Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Pada pagi ini kita bersiaran online sekali lagi untuk kita menerangkan sedikit tentang zakat fitrah bagi Pulau Pinang yang telah pun dibuat keputusan oleh Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Jadi tuan-tuan, puan-puan, bersama-sama saya adalah Encik Amran, Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Pulau Pinang, dan juga Ustaz Rashidi, Ketua Pegawai Eksekutif Wakaf Pulau Pinang. Kita berada pada hari ke-23 PKP, kan? Dan hari ini 15 Syakban 1447 Hijrah. InsyaAllah 2 minggu lagi tiba bulan Ramadan, ya. Jadi dalam keadaan kita mengharungi dan PKP dan juga mengharungi serangan gejala wabak COVID-19 ni, kan, banyak benda-benda yang terpaksa kita hadapi dengan penuh sabar, ya. Dan banyak benda yang selalu kita jadikan sebagai amalan kita tak dapat kita buat seperti tahun-tahun yang lepas, kan. Antaranya kan bulan Ramadan yang dikaitkan dengan bersembahyang tarawih, puasa wajib Ramadan, Lailatul Qadar, dan satu lagi yang saya akan sentuhkan hari ini, zakat fitrah, ya, zakat fitrah. Jadi tuan-tuan, sebagaimana setiap tahun Majlis Agama Islam Pulau Pinang akan mengumumkan kadar zakat fitrah pada seluruh umat Islam di Pulau Pinang. Dan pada tahun ini, setelah mendapat kelulusan daripada jawatan kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang yang telah pun bersidang membincangkan pertemuan ini dan diperkenalkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong selaku Ketua Agama Islam bagi Negeri Pulau Pinang, maka saya ingin memaklumkan bahawa zakat fitrah untuk Negeri Pulau Pinang bagi tahun 1447 Hijrah bersamaan 2020 Masihi adalah bernilai RM7 seorang dan juga RM16 seorang. Ada dua kadar mengikut kemampuan masing-masing. Dan tuan tubuhlah yang menilai dan membuat keputusan kadar mana yang dia nak ikut, ya. Jadi kita sediakan dalam dua kadar, kupon kita sediakan dua jugalah, ya. Dan dua kadar yang ditetapkan ini bagi memberi peluanglah kepada umat Islam untuk menilai kemampuan masing-masing, menunaikan kewajipan mengikut kadar yang sesuai dengan kemampuan dia. Yang RM7 yang di bawah, dan RM16 kalau dia merasakan dia nak keluar lebih tinggi. Dan Majlis Agama Islam Pulau Pinang juga sedar bahawa dalam suasana PKP sekarang ni, kan, dan kita jangkakan keadaan ini akan berterusan untuk beberapa lama lagi, dan kesan yang dihadapi oleh masyarakat, negara sekalipun, kan, sedikit sebanyak telah
akan mengakibatkan kemampuan kita untuk berbelanja. Jadi oleh itu bagi pihak golongan yang benar-benar terjejas kemampuan untuk membayar zakat fitrah ni, kerana bilangan tanggungan yang ramai ke, kan kita sarankan dia menilai kan cara mana nak keluarkan fitrah tu, dan dia boleh mengeluarkan mengikut peraturan ataupun cara lah, kan mudah cakap cara lah, kan ada hierarki dia, keluarkan diri untuk diri dia dulu, kemudian kan tanggungan yang kecil sekali, kan kalau tak mampu tekat tu dulu, kan, dan ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan. Yang pentingnya dia tahu sikit lah, kan, belajar sikit macam mana cara yang wajib dia keluarkan zakat untuk diri dia tu. Jadi apa yang kita nak sebutkan di sini adalah kelonggaran itu diberikan kepada orang yang tak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, kan, untuk semua tanggungan dia. Jadi ada kelonggaran. Misalnya kan kalau keluarga yang ramai, kan dia diri dia, isteri dia, anak 5-6 orang, ada ibu bapa lagi yang dia terpaksa tanggung, ada kan cara untuk dia dilonggarkan daripada mengeluarkan zakat fitrah. Dia kena belajar sikit lah, ya. Baik, tuan-tuan dan puan, Majlis Agama Islam Pulau Pinang ingin juga mengambil kesempatan ini menasihatkan supaya umat Islam Pulau Pinang membayar zakat fitrah melalui amil yang sah, ya, amil yang sah dan yang dilantik oleh MAIB sendiri, sebagaimana yang dinyatakan di bawah Seksyen 16 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Pulau Pinang 1996, yang saya akan sebutkan seperti di bawah ni. Perkara 33, mana-mana orang yang memungut zakat atau fitrah atau menyebabkan dipungut zakat atau fitrah tanpa dia dilantik sebagai amil atau selainnya diberi kuasa oleh majlis adalah melakukan satu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya, dan mahkamah hendaklah memerintahkan supaya pungutan itu dirampas dan dibayar ke dalam kumpulan wang yang ditubuhkan di bawah Seksyen 90(1) Enakmen Pentadbiran. Dan perkara 34, mana-mana orang yang membayar atau menyebabkan supaya dibayar zakat atau fitrah kepada mana-mana orang yang tidak diberi kuasa secara sah untuk memungut zakat atau fitrah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Tuan-tuan dan puan, pada tahun ini juga jumlah qaryah dan pusat kutipan yang telah dilantik oleh MAIB adalah sebanyak 239 qaryah dengan jumlah amil yang ditauliahkan seramai 1,755 orang di seluruh negeri Pulau Pinang, ya. Ingin juga saya sampaikan sekiranya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini berlanjutan sehingga Ramadan, ZPP dan MAIB amat menggalakkan umat Islam di Pulau Pinang menunaikan zakat fitrah melalui online seperti SnapPay, Snap and Pay, JomPay dan beberapa kaedah digital yang akan diwar-warkan menjelang Ramadan nanti, ya. Kita akan war-warkan sedikit masa lagi, ya. Platform-platformnya akan diwujudkanlah, ya. Sungguh pun demikian, ZPP masih tetap meraihkan kaedah pembayaran zakat fitrah secara konvensional seperti biasa, ya, melalui amil-amil fitrah yang dilantik, dan selalunya amil-amil ini berpusat di masjid-masjid, walaupun sekarang masjid ditutup. Kalau PKP dia lanjutkan hingga Ramadan,
kan wallahu a'lam, mungkin kan larangan sekarang masih lagi dikekalkan, kan, tetapi sama ada kelonggaran ataupun tidak, mungkin akan kita umumkan sedikit masa lagi. Tapi kalau masjid-masjid masih lagi ditutup, mungkin tempat-tempat operasi amil-amil ni akan ditetapkan lah, ya, akan diwawakan kelak. Kan bagi tujuan ini juga satu tata cara atau prosedur SOP khas mengenai kaedah penerimaan zakat di waktu PKP ini akan diadakan kepada semua karya dan akan disampaikan kepada semua kan anak-anak karya, ya. Buat masa ini JPP sedang menunggu maklum balas daripada pihak Jabatan Kesihatan dan juga Jawatankuasa Keselamatan Negeri Pulau Pinang, ya. Jadi tahun ini pihak JPP dan Wakaf Pulau Pinang juga bekerjasama untuk memberi peluang kepada masyarakat Islam Pulau Pinang, kan, bukan sekadar untuk bayar zakat fitrah, dan dapat juga membuat sumbangan dana wakaf tunai, kan. Jadi bulan Ramadan ni kan eloklah orang yang mampu untuk kan menambah amal ibadat, ya. Dan salah satu peluang yang kita wujudkan adalah dana wakaf tunai, kan, yang diuruskan oleh Majlis Hakimat Islam. Dan insya-Allah akan amil zakat fitrah akan dilantik oleh JPP, ya, dan wakaf sebagai wakil lah untuk memungut dana wakaf tunai ini. Di samping sumbangan online melalui aplikasi Jompay dengan bila kod 81679 dan SnapPay, kan, kita sediakan juga kupon dana wakaf tunai kepada amil zakat sebagai alternatif kemudahan sumbangan kepada dana tersebut, ya. Akhir sekali, bagi pihak MAIB dan ZPP, saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak 1447 Hijrah. Walaupun dalam kan PKP ataupun di dalam suasana kita masih lagi bertempus lumus memerangi COVID-19 ini, dan moga-moga suasana ujian yang sedang kita hadapi ini akan menguatkan lagi semangat kita untuk menyempurnakan amal ibadat kita, amal ibadat puasa dan amal-amal ibadat yang lain, dan untuk menjadikan diri kita insan yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala, yang lebih mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala, insya-Allah. Dan saya ingat setakat itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayarlah zakat fitrah pada zakat Pulau Pinang. Amanah ummah dijaga, hak asnaf dibela. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan yang nak dikemukakan? Kalau contoh yang zakat ini, kalau program kemampuan, Ya. contohnya dia ada 8 orang tanggung, dia hanya mampu nak bayar 3, so tak menjadi masalah lah. Dibenarkanlah kan mengikut kaedah, tapi ada kaedah-kaedah dialah yang elok dia mencari sikit ilmu lah tentang tu. Misalnya dia kena keluarkan dia hierarki, kan. Kalau dia tak mampu, dia keluarkan diri dia dulu, misalnya. Kemudian anak dia, kan, anak dia yang belum balik lagi, yang kecil. Kemudian tanggungan yang tua, misalnya, kan, yang ibu bapa dia, kemudian anak dia, kan. Jadi ada hierarki itu, kan, yang mengikut kaedah fiqh dibenarkan. Tapi dia sendirilah yang perlu menilaikan setakat mana kemampuan dia, ya. Kalau kita buat pembayaran melalui SnapPay, Jompay tanpa amil, selalu kalau kita bayar zakat ada akad yang Ya. tak menjadi masalah kalau Insya-Allah tak. Zakat bersunat.
Akad tu sunat saja. Yang penting duit tu masuk. Niat yang penting kan, dan duit kan, zakat tu jumlah. Sebelum ni melalui online ni berapa pembayaran di Pulau Pinang? Zakat fitrah tak banyak. Sebelum ni kita tak pernah mempopularkan kaedah membayar zakat selain daripada melalui amal kan. Selalunya dia seolah menjadi macam budaya kita lah. Dia seronok juga amal zakat ni, dia satu suasana di masjid-masjid kita di bulan Ramadan ni. Tahun ni kalau PKP ni diteruskan, maknanya kita respect kita observe social distancing dan kan perkara yang berkaitan dengan tu ya. Jadi mungkin we are going to miss that lah. Sebab macam tahun lepas kita punya collection zakat fitrah keseluruhannya 5.06 juta. Melalui Islam MP ni tak sampai 500,000 pun. Kan, jadi tak banyak lah. So tahun ni kita menjangkakan mungkin Lebih sikit. InsyaAllah. Sebab satu kesedaran orang dan juga dengan keadaan yang sekarang ni mungkin ramai yang akan memilih untuk membuat acara ni lah. Lebih mudah kan. Sebab kita di Penang ni insyaAllah kita menggalakkan platform digital lah sebagai salah satu kaedah untuk pembayaran zakat fitrah pada tahun ini, dan kita cuba kempen sebaik mungkin lah bagi menimbulkan kesedaran di kalangan masyarakat insyaAllah. Sasaran untuk tahun ni kutipan zakat Fitrah 7 7 juta. lebih kurang 7 juta lebih, 7 juta juga insyaAllah. Dalam keadaan ketika ni jangkakan akan capai. Kita mengharapkan sebenarnya mereka yang mampu ni dapat bayar mengikut kadar yang lebih tinggi lah. Itu untuk cover lah insyaAllah. Sebab kita tahu sebahagian besar juga kan daripada masyarakat Islam di Pulau Pinang ni lebih mampu untuk membayar lebih daripada RM7. Dia orang makan beras pun beras apa? Nasi basmati panjang-panjang tu kan. Sekilo berapa? Itu 20 sekilo 20 lebih. 20 lebih. Tapi yang kadar RM7 ni adalah berdasarkan beras pecah super tempatan. Super tempatan 5%. 5% pecah. Apa? Dia panggil apa? Hancur. 5% hancur. Super tempatan 5% hancur. Super tempatan hancur 5%. Itu yang RM7 tu. Ya. Siapa yang nak makan beras tu, eloklah bila yang makan setiap hari nasi mandi ya. Kan? Elok bayar RM16. Macam kak kita ni bayar RM16 lah dia. Kaedah pembayaran sini mungkin golongan luar bandar ataupun warga emas dia orang tak familiar dengan Ya. So, apa mekanisme lain? Yalah. Konvensional tadi Konvensional pula dah lah. Kan? Masih lagi kita kekalkan kan cara konvensional, cara kupon bayar kepada amal. Kan amal fitrah. Cuma kaedah di peringkat karyah ni kita serahkan kepada amil. Sama ada kalau masjid ditutup, kemungkinan para karyah terpaksalah buat secara berjadual di balai raya ke di tempat-tempat yang boleh mematuhi peraturan social distancing oleh pihak kerajaan. Itu yang pentinglah pada saya. Kita akan bincanglah sama ada kita boleh buka sebahagian daripada kawasan masjid untuk tujuan ni kan. Kita akan wawarkanlah, kita akan bagi tahu kepada masyarakat tentang perkara ni. Kita dah pun minta advice daripada Jabatan Kesihatan Negeri tentang SOP pembayaran zakat musim penularan wabak ni. Contohnya macam jarak 1 meter daripada pembayar dan juga amil. Contohnya tidak ada salam, sekadar lafaz akad ijab dan sebagainya. Itu semua diambil kira, dan secara ZPP akan membuat satu SOP yang khas lah untuk supaya dapat difahamkan kepada semua amil, asalkan peraturan ini dipatuhi lah, insyaAllah. Okey. Ada lagi? Tentang dana wakaf tunai ni, kita amat menggalakkan umat Islam yang berkemampuan
yang ingin membuat sumbangan. Dana wakaf tunai ini sekarang ni kita nak sampaikan dan bagi sumbangan kepada frontliners ni kan, frontliners dalam bentuk yang berbagai-bagai lah ya. Mungkin dalam kalau dulu kita fikirkan nak bagi PPE ni sekarang pun dah terlalu banyak sangat, jadi mungkin kita bagi dalam bentuk lain lah ya. Dan yang sedang kita laksanakan adalah untuk memberi water dispenser kepada hospital kepala batas yang mereka memerlukan kemudahan air minuman ya, di tempat urusan COVID-19. Mengenai program bantuan kepada asnaf, contoh lepas kan ada majlis penyampaian semua, tahun ni macam mana? Apa pelaksanaan? Semua bentuk perhimpunan awam kan adalah dilarang. Jadi MAIB, zakat dan juga wakaf dan agensi-agensi di bawah Majlis Agama Islam, termasuk masjid-masjid kan, sembahyang jemaah pun kita observe kan. Jadi semua bentuk perhimpunan yang melibatkan orang awam, orang ramai, kita hentikan untuk dalam tempoh PKP ini. Dan malah kalau PKP diangkat sekalipun, kalau masih ada cadangan kan untuk supaya kita uruskan kan perhimpunan ramai ni, maka insya-Allah MAIB akan bekerjasamalah untuk kita mentiadakan sebarang bentuk perhimpunan ramai, perhimpunan umum yang boleh membawa kepada penularan wabak COVID-19 ni ya. Jadi kita akan cari jalan lain lah untuk kita melaksanakan tugas kita, memberi sumbangan kepada kan asnaf dan juga orang yang akan menerima sumbangan daripada MAIB dan juga zakat Pulau Pinang ni. Okey. Okey. Baik. Terima kasih.